Okey, kita sambung balik komponen biosis mengikut arah Strouf. Okey. Komponen biosis terdiri daripada organisma yang memerlukan tenaga untuk menjalankan proses hidup. Okey. Pernahkah anda terfikir dari manakah anda memperolehi tenaga? Manusia dan haiwan memperoleh tenaga dengan makan organisma lain termasuk tumbuhan yang berfotosintesis. Oleh yang demikian, sumber tenaga yang paling utama untuk semua organisma adalah berasal daripada matahari. Ini matahari adalah sumber tenaga utama untuk semua organisma di bumi ni ya. Komponen biosis terdiri daripada 3 kumpulan. Komponen biosis tu komponen benda hidup, iaitu pengeluar, pengguna dan pengurai. Okey. Inilah. Okey, saya ringkaskan macam ni. Cikgu ringkaskan macam ni. Jadi saya nak awak tulis macam ni kat dalam buku nota. Komponen biosis mengikut arah Strouf, ia bermula daripada matahari, iaitu sebagai sumber tenaga utama. Kemudian daripada matahari, pengeluar tu dapatkan tenaga untuk dia melakukan proses fotosintesis. Di sini adalah pengeluar bertindak sebagai tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau bertindak sebagai pengeluar. Kemudian pengeluar akan dimakan oleh pengguna. Pengguna di sini ada 3 kumpulan. Pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertiar. Dan pengguna juga akan diuraikan last sekali oleh pengurai. Pengurai biasanya terdiri daripada mikroorganisma. Okey? Yang inilah yang buku teks nak sampaikan. Jadi kita ringkaskan dia dalam bentuk gambar rajah macam ni. Jadi yang ini saya nak awak salin. Salin dalam buku nota. Okey, salin. Okay. Kemudian kita terus pula seterusnya. Kita tengok pengaliran tenaga dalam rantai makanan. Okey. Okey, organisma di dalam sesebuah ekosistem saling berinteraksi antara satu sama lain dalam bentuk hubungan pemakanan. Hubungan tersebut ditunjukkan dalam rantai makanan. Ini awak dah belajar dulu kan? Okey, contohnya lah Rajah 9.6. Ini adalah merupakan contoh rantai makanan. Pengeluar tumbuhan hijau dimakan oleh pengguna primer iaitu belalang. Belalang dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh burung helang. Pengeluar adalah merupakan arah Strouf yang pertama. Tumbuhan hijau dia akan duduk arah Strouf yang pertama. Arah Strouf yang kedua untuk pengguna primer. Arah Strouf ketiga untuk pengguna sekunder. Dan arah Strouf yang keempat untuk pengguna tertiar. Jadi ini kena ingat ya. Yang ni rasanya semua dah mahir sebab awak dah belajar masa di menengah rendah dulu rantai makanan, apa itu rantai makanan, apa itu siratan makanan, semua kita dah belajar dulu. Cuma nak refresh baliklah benda-benda ni. Okey. Kemudian ini tak ada apa-apa. Okey, seterusnya kita tengok piramid ekologi. Iaitu piramid ekologi. Sekejap. Pengaliran tenaga dalam rantai makanan. Pengaliran tenaga dalam rantai makanan. Sekejap ya. Mana dia? Ini adalah contoh siratan makanan. Gambar siratan makanan. Kita tengok piramid ekologi. Iaitu di muka surat 180. Okey. Bawah piramid ekologi kita ada mana sini? Okey, yang ni.
Okey, kita tengok piramid ekologi. Di bawah piramid ekologi ni kita boleh bagikan kepada 3 lagi piramid, iaitu piramid bilangan, piramid biojisim dan piramid tenaga. Okey. Apakah yang ditunjukkan oleh piramid bilangan, biojisim dan juga tenaga? Okey. Saya untuk piramid bilangan, tengok piramid bilangan. Piramid bilangan ialah rajah yang menunjukkan bilangan organisma pada setiap aras struf dalam rantai makanan. Piramid bilangan ialah rajah yang menunjukkan bilangan organisma pada setiap aras struf satu rantai makanan. Okey, yang ni maksud piramid bilangan. Okey, kita tengok terus pada gambar. Rajah 98, ini adalah contoh piramid bilangan. Okey. Semakin ke atas, semakin anak panah menghampiri ke atas piramid, bilangan organisma semakin berkurang. Bilangan semakin berkurang tapi saiz semakin bertambah. Bilangan semakin berkurang dan saiz semakin bertambah. Bawah sekali sudah tentulah pengeluar, diikuti oleh pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertiary. Jadi untuk ni saya nak cikgu nak buat macam ni. Sekejap buat macam ni saja. Tulis sini piramid makanan tu apa dia? Ni piramid bilangan, silap piramid bilangan. Okey, tulis kat sini apa dia? Maksud dia buku teks muka surat 180 lah, 180. Tulis huraian dia apa maksud piramid bilangan. Kemudian di sini awak tulis pengeluar, kat sini pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertiary. Yang ni anak panah ke atas ni bilangan organisma berkurang dan saiz organisma bertambah. So awak lengkapkan piramid bilangan. Piramid biojisim pun sama, awak tulis maksud piramid biojisim ni juga di muka surat 180. Ada dia punya huraian dia. Pun awak tuliskan. Kalau anak panah ni makin ke atas, apa maksudnya? Jisim kering semakin berkurang. Okey. Dia punya biojisim dia. Dia punya timbangan jisim dia. Okey. Ada kat sini. Piramid biojisim ialah rajah yang menunjukkan jumlah biojisim per unit kawasan semua organisma dalam setiap aras struf. Biojisim biasanya kita ukur dengan menggunakan jisim kering. Maksudnya jisim kering tu jisim setelah kandungan air dalam badan organisma tadi dikeluarkan. Maksudnya organisma tu kena matilah kalau kita nak dapatkan data ni. Okey. Jadi awak lukis gambar rajah, awak labelkan ni, ini dan juga ini ya. Dan last sekali piramid tenaga. Piramid tenaga di muka surat 181. Okay, apa dia piramid tenaga? Apa dia piramid tenaga? Piramid tenaga menunjukkan jumlah tenaga. Jumlah tenaga yang ada di dalam suatu ekosistem. Okey. Macam mana perpindahan tenaga tadi berlaku? Ini maksudnya piramid tenaga. Okey, contohnya tumbuh-tumbuhan mengandungi tenaga yang terkandung dalam tumbuh-tumbuhan adalah 100%. Kemudian apabila arnab makan tumbuhan hijau ni, arnab hanya dapat 10% saja daripada 100%. 90% lagi tenaga akan hilang. Hilang dalam bentuk apa? Hilang dalam bentuk 90% tenaga akan hilang ke persekitaran melalui haba, proses hidup, perkumuhan, penyahtindakan dan bagai-bagai lagi lah. Okey. Apabila arnab ni pula dimakan oleh ular, ular tadi hanya dapat 1% saja daripada 10%. Okey. Yang 90% lagi akan hilang. Macam itulah ya. Dan seterusnya sampailah pengguna yang terakhir. Okey. Jadi
awak ringkaskan macam ni. Macam ni. Okey. Piramid tenaga, tulis huraian dia. Apa maksud, okey? Maksud piramid tenaga di muka surat 181. Maksud piramid tenaga, tulis. Kemudian buat piramid ni. Bawah sekali pengeluar. Diikuti oleh pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertiary. Okey, ni adalah aliran tenaga. Okey. Gambar bawah ni. Pengeluar mengandungi 100% tenaga. Apabila pengeluar dimakan oleh pengguna primer hanya dapat 10% saja dan seterusnya lah. Dan setiap arah struf tadi 90% tenaga akan hilang. Okey, hilang dalam bentuk. So, cari dalam buku teks ya. Yang ni saja untuk topik ni. Okey.